So kita akan lihat contoh ke-8 untuk subtopik frame. So kalau kita lihat kat sini, dia suruh kita find the force in member ABC. So maknanya dia suruh kita cari force pada member ABC ni lah. So skala force yang acting on it sama ada external ataupun pin reaction, kita perlu carilah. Baik, so first thing first, dalam permasalahan frame, so kita kena cari look for two force member lah. So dalam contoh yang kali ini kita akan lihat, so kalau members A, B, C ni, adakah dia two force member? Tidak sebab dia ada pin connection in the middle of it. Okay, first of all kita kena faham lah apa two force member. Two force member adalah member that is pin connected at both end with no other force or moment on it. Okay, itu maksud two force member. So seperti yang saya cakap tadi, member ABC dia ada pin connected pada tengahnya, so maksudnya dia bukan two force member. How about CDE? So CDE di sini kita lihat, so dia sama seperti ABC, dia ada member di tengahnya dan also 300 Newton acting on it. So kita tak boleh gelar dia sebagai two force member. How about the last members is B and D sini. So dia adalah pin connected at both end and no force or moment acting on it. So BD adalah two force member. Oleh itu, dalam free body diagram kita tidak perlu ambil member BD ni dan kita lukis free body diagram pada member BD. Tetapi apabila kita buat free body diagram pada A, B, C ataupun C, D, E, kita perlu sertakan force berserta dia punya condition lah, sama ada tension ataupun compression pada point B dan D. Okay, so nanti kita akan lihat contoh baru kamu nampak apa yang saya maksudkan. So seperti di sini saya telah lukis gambar rajahnya. Step kedua, jika boleh kita cari global equilibrium. Okay, seperti yang kita lihat pada gambar rajah ini, pada point A dia adalah pin connected. So kita lukis saja. So ini adalah AY, ini adalah AX. Okay, manakala pada point E dia adalah roller. So kita point dia seperti ini. Okay, so semula saya lukis. So, ini adalah AY. Arahnya kita belum tengok lagi, tapi kita just assume dahulu. So kalau di sini kita tengok external force, kita jangan hiraukan member of frame A, B, C, D ini. Kita just tengok saja external force acting on it. So kalau kat sini kita ada 300, so maksudnya 300 tu menghala ke kanan, bermaksud nilai AX ni adalah ke kiri lah. Okay, dan kita buat assumption juga, sebab kita tak tahu sama ada AY ni ke atas ataupun ke bawah, sama ada EY ni ke atas ataupun ke bawah. Tapi kita buat assumption, sebab kalau kita lihat bila 300 tu ditarik ke bawah, so nilai A tu dia akan ke bawah lah kan. Maksudnya pada point E tu dia akan terbenam ke tanah. So ada satu reaction force yang akan menentangnya balik ke atas. So di sini apabila dia nak terkeluar daripada point A, masih ada satu daya yang cuba menahannya ke bawah. Okay, that's some sort of kita punya analisis arah lah. Tetapi jika jawapan kita salah, bermaksud kita punya analisis tadi tu tersilap lah, dan arahnya perlu kita betulkan. Okay, kalau jawapan yang kita dapat adalah negatif, sama ada untuk AY ataupun EY. Okay, baik. So step kedua, kita nak kena cari global equilibrium bermaksud AX, AY dan EY. Okay,
So sorry. Okay. So di sini saya tulis step kedua. Okay, sebab yang ni tadi kita dah tulis ini adalah step pertama Alright. Kita dah find tu step kedua. Kita boleh cakap kita nak ambil summation of force moment pada A. Okay. So kita boleh buat seperti ini. So kita perlu tahu jarak lah kalau kita nak tahu moment, dan kita perlulah 90 degree Okay, bermaksud kalau pada point A, untuk kita dapatkan moment pada E ni, kita perlu tahu jarak ini. Okay, so jarak X besar ni lah. Okay, tetapi kalau kita lihat nak dapatkan bacaan ni, kalau kita bahagikan segitiga ni kepada 2, dan kita tahu sudut di sini adalah 60 degree, begitu juga di sini. So dia seakan-akan simetri So kita boleh dapatkan panjang untuk X1 sini dan X2 sini. So bermaksud X1 campur X2 is equal to X. Baik. So kita nak dapatkan nilai X1 tu macam mana? So kita telah diberikan resultant di sini. Sebab sini adalah sudut 90 degree Okay. So kita boleh pakai cos lah. Okay, saya buat kat sini. So bermaksud cos 60 degree equal to X1. Okay, X1 ni saya alihkan di bawah supaya nampak lebih jelas. Okay, ini adalah X, ini adalah X1, ini adalah X2. X adalah keseluruhan ni lah. Okay, so kita nak tahu dia adalah 300 campur 300, dia punya resultant. Bermaksud X1 is equal to, boleh tekan kalkulator. Okay, cos 60 darab 600. So kita akan dapat 300 mm. Okay, kalau kita nak kira X2 pun boleh juga, tapi dia calculation yang sama sebab dia macam simetri. Dia adalah simetri, bukan macam memang simetri. So bermaksud kat sini X1 is equal to X2. So X2 pun adalah 300 mm, bermaksud X adalah 300 mm campur 300 mm. Bermaksud dia adalah 600 mm. So kita nak cari moment untuk EY ni pada point A, kita dah dapat sebab kita dah tahu jarak dia. Manakala yang kedua, kita perlu tahu jarak yang ini. Okay, untuk external force ini. Okay, so kita namakan ni sebagai Y. Baik, so Y kalau kat sini kita boleh gunakan sin lah. Okay, so kita tahu sin 60 degree is equal to Y over 150. Okay, ini dan ini campur 300. Okay, dia punya hypotenuse Y adalah, kita boleh pakai ni, akan dapat 389.7 mm. Okay, so kita dah boleh buat lah equation step 2 ni untuk kita cari find global equilibrium. So bermaksud pada point A, so kita dapat tahu EY ni dia mestilah positif. Okay, so EY darabkan dengan X campur. Okay, untuk yang 300 ni dia negatif. Sebab
sebab dia clockwise, darabkan dengan Y. Y dia adalah inilah, and then kosong. Okey, kita masukkan nilai. So EY kita boleh tahu jawapannya. Okey. Okey. 194.85 Newton. Okey, itu yang pertama. So maksud arah kita ni betul lah positif. So kita tahu dia adalah seperti inilah. So arah dia pada point E, dia ke atas. Baik. So kita akan cari juga untuk summation force pada Y direction. Kita tahu dia mesti kena equal to 0. So yang kita baru cari tadi adalah EY. Okey, dan kita tahu ada tolak AY equal to 0. So AY adalah 194.85, tolak AY equal to 0. So AY is equal 194.85 Newton. Okey. So ini adalah jawapan pertama kita, sebab soalan tanya suruh cari force in member ABC. So ini adalah jawapan yang pertama lah. Tetapi kita kena tulis juga direction dia. Sini A, dia ke bawah So maksudnya arah dia pada free body diagram yang atas ni kita lukis adalah betul lah. Okay, so kita akan tengok juga summation force untuk arah X equal to 0. So kita tahu kita ada 300 untuk external force. Tolak dengan AX is equal to 0. So AX is equal to 300 Newton. So ini adalah jawapan kita yang kedua. Okay, kenapa saya tak kotak kat EY? Sebab soalan tak tanya EY. Tapi kita perlukan EY untuk dapatkan AY. Okay. So ini adalah untuk A lah. So arah dia positif ke arah yang kita lukis tadi. So baik. So kita dah dapat dah jawapannya. So sekarang ni kita boleh pergi kepada step 3. Step 3 ni adalah kita nak blow the frame apart. Lepas tu kita lukis free body diagram untuk every part of the frame. Dan untuk two force member kita ignore. Dan terakhirnya step yang keempat kita solve lah. Baik. So kita lukis free body diagram untuk each. So ini adalah step yang ketiga. Okay. Step ketiga saya lukis katakanlah ni member ABC. Okay, dia ada point sini, dia ada point tengah sini. Untuk free body diagram yang kedua, dia ada seperti ni. Okay, kurang juga. Cuma pada di sini dia ada external force di sini 300 Newton. Okay. Baik. So saya just transfer saja any pin reaction yang kita dah lukis. Okay, so di sini so di sini, so sini ada satu. Okay, so kita tahu arah untuk AX adalah 300 Newton. AY ke bawah adalah 194.85 Newton. So di atas ini adalah
AY is equal to 194.85 Newton. Baik. So perhatikan kita hanya lukis untuk member A, B, C, C, D, E. Untuk member BD tak ada. Okay. Baik. So now kita dah lukis semua. So kita perlu analisis pada each pin. Okay. Untuk point B. B ni jangan confuse. Walaupun dia ada pin reaction kat sini, okay, tapi perlu diingat BD ni adalah two force member. Bila two force member, kita just perlu tulis dia punya force dan magnitude of the force dengan dia punya sama ada dalam bentuk compression ataupun tension. So kalau kat sini kita analisis, okay, kita assume saja dia punya force tu adalah seperti ini. Kita tak tahu dia sebelah kiri atau kanan. Okay, tapi dia tak ada dia bukan act like a pin. Okay, sebab pada member BD ni adalah two force member. So perlu diingat tu manakala pada point C ni pula dia bukan two force member, dia adalah pin. So bila kita sebut pin, dia kena ada dua reaction. Okay, so kalau kat sini saya ambil warna hijau, ambil kuning jugalah. So dia ada atas, dia ada baiklah, sama juga seperti ini. Okay, untuk pada badan C. Okay, baik. So kita boleh buat analisis. Kalau kat sini kita lihat untuk gambar rajah free body diagram yang pertama ni. So ni free body diagram yang pertama. Ini free body diagram yang kedua. So kita ada arah AY ni dah ke bawah. So CY ni kita boleh anggap dia sebagai ke atas. So bila kita dah analisis CY ni ke atas, so arah pada sebelahnya pula mestilah ke bawah. So kalau kita compare pun dengan EY, kita kaji pada free body diagram yang kedua ni, bila arah EY ke atas, of course CY mestilah ke bawah. Okay, kita dah dapat yang tu. Yang keduanya, kita boleh analisis juga arah untuk BD ni. Okay, so kalau kita lihat gambar rajah ni, kita ada 300 Newton di sini yang mana menarik ke sebelah kanan. So obviously pada members BD ni, okay, di sini dia dalam bentuk tension ataupun compression. So saya rasa dia dalam bentuk tension sebab dia meregang. So bila dalam tension, so arahnya mestilah seperti ini. Okay, so tension dia mesti keluar daripada pin B ni. Okay, so bila pin B tu dah keluar, di sini pun seperti inilah. Okay, so kita boleh namakan ini adalah PD, sini pun sama PD. Baik, so tinggal untuk CX. Kita boleh assume kalau kita ambil moment pada A, so sini adalah positif. So untuk C tu mesti adalah kalau BD, kalau kita ambil moment pada A, BD tu mesti dia akan jadi clockwise. So untuk C dia mesti anti clockwise. So bermaksud dia arah ke sana. Okay, so ini adalah CX. So arah CX ini mesti berlawanan yang seperti yang sebelah lah. So arah dia akan jadi seperti ini. Okay, so daripada free body diagram ni, kita just perlu dapatkan kalau ikut soalan dia nak tengok force member dekat ABC, kita perlu dapatkan BD, CX dengan CY. Lepas tu AX dengan AY kita dah dapat. So lebih mudah lah. Okay, always pilih free body diagram yang mana kita boleh selesaikan yang paling mudah lah.
Okay, sebab sometimes kita dapat nilai pada free body diagram yang pertama yang boleh kita gunakan dekat free body diagram yang kedua. Begitulah sebaliknya juga. Baik, so ni step yang keempat lah. Step yang keempat ni adalah untuk kita solve lah. Okay, so kalau kat sini kita boleh tengok daripada from free body diagram yang pertama. Okay, so kita dapat lihat kita boleh cari nilai CY lah sebenarnya, sebab kita dapat tengok kat situ hanya ada force AY saja kat situ. So kita boleh katakan dia seperti ini So maksudnya CY tolak AY equal to 0. So maksudnya CY tolak dengan 194.85 kosong, bermaksud CY is equal 194.5 Newton. Okay, so arah dia adalah seperti inilah So arah ni adalah ke atas. Okay, ini adalah jawapan kita yang pertama. Okay. Baik, so setelah kita dapat dah CY equal 194.85 Newton. 194.85 Newton. So kita perlu dapatkan CX dengan BD. So untuk dapatkan CX dengan BD ni saya akan gunakan summation moment. Kalau boleh kita dapatkan summation moment pada point C lah. Kalau di sini saya pilih free body diagram yang pertama, sebab kalau kita nak tengok free body diagram yang kedua, saya kena cari jarak untuk 300 Newton external force tu, dan juga jarak BD. Okay, so ada dua. So saya tak nak complicated. So saya masih gunakan juga free body diagram yang pertama, tapi saya kena carilah first of all saya kena cari jarak di sini. Okay. Okay, saya kena cari jaraknya ini, dan juga saya perlu cari jarak keseluruhannya lah. Okay. Tidak lupa juga saya perlu cari jarak ini. Okay. So katakanlah ini saya namakan ni X3. Okay. Yang ini saya namakan kalau tadi yang di atas ni kita boleh namakan dia Y1 Y1. Okay, ini saya namakan dia Y2. Ni Y3. Baik, so kita carilah. Okay, so nak cari Y2. Okay, semua ni adalah 90 degree lah kita boleh gunakan sebab sini pun 60 degree, samalah seperti di sini sini pun 60 degree. Kita boleh gunakan sin so sin 60 degree is equal to Y2 bahagikan, kalau panjang sini adalah 300 mm. Okay, so 300 Y2 is equal to, kita masukkan calculator, okay, 259.8 mm. Lepas tu kita nak cari Y3, so kita boleh gunakan sin jugalah sin 60 darjah Y3. So kali ini 600 lah, sebab jarak kedua ni adalah 300 mm campur 300 mm. So Y3 is equal to
519.6 meter. So untuk kita cari X3 pula, so kita gunakan cos lah. Okay, so cos 60 degree is equal to X3 bahagikan dengan 600. So X3 is equal to cos 60 darab 600. So dia adalah 300 mm. Saya harap kamu faham bila masa nak guna sin, jangan masa nak guna cos. Sebab kalau kamu tak faham ni, agak susah lah untuk nota untuk chapter ni Okay, senang saja. Kalau guna sin, kalau dia kamu kena faham trigonometry. Okay, kalau kamu faham trigonometry, it will be easier. So dia bertentangan dengan hypotenuse. Kalau cos dia bersebelahan. Maksudnya kalau untuk kes ni bersebelahan dia adalah X3 lah, dan dibagikan dengan hypotenuse. Please mahir benda ni, jangan salah. Okay, so now kita boleh buat dia punya summation moment pada C lah. So kalau kita masih lagi kita rujuk free body diagram yang pertama sebab dia lebih simple. Okay, so kalau kat sini kita tengok BD. So BD dia akan jadi positif. Kita akan dengan Y2 campur dengan AY. Okay, AY ni kita pakai dia X3 lah. Okay, AY X3 campur dengan AY ni, so dia positif juga. So X adalah AX, dia akan jadi negatif. Okay, so yang ni adalah Y3 equal to 0. So kita tinggal masukkan nilai lah. So sini BD Y2 adalah berapa? 259.8 campur AX AY adalah 194.85. X3 adalah 300 campur dengan negatif AX adalah 300 darabkan dengan 519.6 is equal to 0. So kita boleh dapat jawapan BD. Saya masukkan dengan kalkulator. Okay, 194.85 darab 300 campur negatif 300 96. Okay, kita bahagi dengan 259.8. So kita akan dapat 375 Newton. So disebabkan jawapan kita positif, bermaksud two force member di sini adalah dalam bentuk tension, disebabkan arah yang kita assume pada mulanya ini adalah betul. So itu jawapan yang ketiga lah kan kita dapat. Alright, so sorry yang keempat. Okay, yang ni adalah 375 Newton. Okay, so kita perlu carikan satu lagi. So AX dah dapat, AY dah dapat, BD dah dapat, CY dah dapat, CX saja. So kita masih lagi dalam guna free body diagram yang pertama. So kita akan cari summation force pada X is equal to 0. So kalau kita lihat gambar ajar di sini, kita ada BD, AX dengan CX. So BD adalah positif, so AX adalah negatif. Okay, CX pun adalah negatif, equal to 0. So BD adalah 375 tolak AX 300 tolak CX is equal to 0. And then di sini kita akan dapat nilai CX is equal to
So kalau kat sini 375 tolak 300, kita akan dapat dia adalah 75 Newton. Okey, ini jawapan yang terakhir kita. Bermaksud arah yang kita tentukan tu betul, dia adalah ke kiri. Ini adalah CX. So, saya rasa itu jawapan kita nak. Kita ada 1, 2, 3. Okay, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, kita dah dapat jumpa semua untuk force bagi member A, B, C. Okay, kat sini cara dia memang jelas lah. Step by step kita tunjukkan. Daripada step pertama, kita nak cari tu force member. Kedua, kita check global equilibrium. Ketiga, kita pecahkan members of frame. Frame saja. Tu force member tak perlu. Dalam in this case, kita dapat 2, ABC dan CDE. Tapi untuk bahagian soft, kita pilih bahagian yang paling senang untuk kita dapatkan jawapan. Dan lagipun memang soalan nakkan untuk ABC. So untuk CDE ni kita boleh tinggalkan dahulu. Tapi ada serta-serta masalah lain kita perlu dapatkan juga. Sebagai contohnya ada free body diagram yang kedua, ketiga. Baru kita boleh relatekan dengan free body diagram yang kita minta, soalan minta tu. So sometimes kita perlu dapatkan arah ataupun nilai daripada free body diagram yang lain. So saya harap awak faham untuk contoh frame ni, sebab ini adalah sangat penting fundamental ni. Okey, sampai situ saja. Terima kasih.